Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Idlan bin Zulkifli. Nombor metrik 16 DET 19F1 041 daripada kelas DET 4A. Okay, penjelia saya bagi projek ini Encik Nik Izzuddin bin Nik Ramli. Okay, hari ini saya akan bentangkan tentang projek saya iaitu The Development Smart Garbage Segregation System with IoT. First, saya akan terangkan tentang pengenalan. Pada masa kini, dengan kemajuan teknologi dan kebolehan manusia, kita telah melihat kemajuan yang besar dalam jumlah sampah yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia. Kita semula merupakan satu-satunya cara yang tepat untuk menguruskan sejumlah besar sampah ini. Tetapi kita semula memerlukan sampah yang telah diasingkan. Tanpa pengasingan sampah, proses kita semula tidak dapat berjalan dengan lancar. Kerana pelbagai jenis sampah memerlukan proses kita semula yang berbeza. Oleh itu, tercetusnya idea untuk menghasilkan projek inovasi ini. Kerana perkara ini telah menjadi isu semasa. Tambahan lagi, saya melihat perkara ini semakin serius kerana banyak timbunan sampah yang telah dibuang tanpa mengikut pengelasan kategori yang betul. Hal ini menyebabkan sampah di tempat pelupasan sampah menjadi banyak kerana tidak dapat diuruskan dengan baik dan lancar. Oleh itu, saya bercadang untuk menghasilkan sebuah alat yang menggunakan perisian dan perkakasan untuk menghasilkan Smart Garbage Segregation System with IoT. Di samping itu, alat sistem pengasingan sampah secara automatik ini akan memudahkan pekerja mengutik sampah untuk mengasingkan bahan buangan itu sama ada bahan buangan basah atau bahan buangan kering. Selain itu, bahan buangan basah merupakan sisa makanan, tisu bayi dan sebagainya. Manakala bahan buangan kering seperti botol, besi, kotak dan sebagainya. Hal ini demikian, pekerja itu tidak perlu bersusah payah untuk mengasingkan bahan buangan kerana adanya alat ini, masyarakat telah memudahkan kerja mereka dalam pengasingan bahan buangan. Selain itu, sistem pengasingan sampah secara automatik ini merupakan projek yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pengasingan sampah mengikut kategori yang ditetapkan. Dengan adanya alat ini, sudah tentu ia akan mengurangkan lagi kos pelupasan sampah yang tidak terurus dalam skala yang besar. Okey, slide kedua ialah penyataan masalah. Masalah yang dihadapi ialah sebuah institusi yang mempunyai purata pembuangan sampah yang tidak mengikut tidak mengikut kategori yang tinggi pada setiap hari. Terdapat beberapa masalah iaitu: pertama, proses kita semula sukar dijalankan dengan lancar kerana bahan buangan bersiapa sekali. Kedua, pengasingan sampah sukar dijalankan kerana tidak mempunyai cara pengasingan yang betul. Okey, yang ketiga, objektif projek. Objektif pertama ialah memudahkan kerja untuk mengasingkan bahan buangan kering dan bahan buangan basah. Kedua, dapat memupuk pengguna membezakan bahan buangan yang dapat dikita semula atau tidak dapat dikita semula. Ketiga ialah memudahkan proses pengasingan sampah mengikut kategori yang ditetapkan. Dan yang terakhir ialah mewujudkan sebuah inovasi yang moden dengan menggunakan tong sampah automatik. Okey, slide yang keempat ialah skop projek. Skop projek pertama ialah menggunakan Arduino Uno dan Arduino Cable untuk menjalankan program. Kedua ialah projek ini dijalankan menggunakan servo motor, Wi-Fi ESP8266 dan telefon pintar. Yang ketiga, untuk pengesanan jenis sampah perlu menggunakan sensor ultrasonik. Yang keempat ialah menggunakan adapter 2 ampere, LCD 16:2, LED dan 7805 circuit. Dan terakhir menggunakan IR sensor dan cardboard cutting. Okey, expected result untuk projek ini ialah projek yang dilaksanakan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan moden kepada masyarakat sekarang dengan menggunakan tong sampah automatik melalui telefon pintar. Selain itu, mengharapkan supaya penduduk di sini dapat membezakan bahan buangan basah dengan bahan buangan kering. Hal ini kerana akan memudahkan pihak lain dalam sektor pelupasan sampah dan juga dapat memupuk dalam diri penduduk dalam mengenali dan mengetahui jenis bahan buangan yang dapat dikita semula. Akhir sekali, saya berharap projek ini dapat memberi manfaat serta dapat dinaik taraf pada masa akan datang untuk mendapat hasil yang lebih baik. Okey, di sini kita dapat tengok blok diagram saya mempunyai Arduino Uno, SR04 ultrasonic sensor, SIM900A, GSM, GPRS, GPS, ESP8366, Wi-Fi module, power supply dan garbage proceed. Okey, ini flowchart saya. Daripada ini kita tahu dah mula dari sini turun ke garbage bin melalui sensor dan sensor akan hantar kepada sensor ultrasonic dan akan melalui motor dan akan membezakan wet or dry kepada tong sampah.
Okey, lecturer review. Daripada sini, saya akan terangkan komponen yang saya akan guna. First component ialah Arduino Uno. Arduino Uno merupakan salah satu produk yang berlabelkan Arduino dan merupakan suatu papan elektronik yang mengandungi microcontroller Atmega 328, iaitu sebuah kepingan yang secara fungsi bertindak sebagai komputer. Fungsi Arduino Uno adalah memudahkan penggunanya dalam mengendalikan komponen elektronik dengan program seperti LED, motor DC, relay, servo, modul dan segala jenis sensor. Komponen kedua ialah Wi-Fi ESP8266. Merupakan modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai penambahbaikan microcontroller seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat sambungan TCP atau IP. Modul ini memerlukan kuasa 3.3 volt dan mempunyai 3 mode Wi-Fi, iaitu station, access point dan yang keduanya. Modul ini juga dilengkapi dengan pemproses memori dan GPIO di mana bilangan pin bergantung pada jenis ESP8266 yang kami gunakan. Sehingga modul ini dapat berdiri sendiri tanpa menggunakan microcontroller kerana sudah mempunyai peralatan dalam bentuk microcontroller. Motor server berfungsi sebagai komponen penggerak litar. Motor server adalah yang menggunakan sistem gelung tertutup. Sistem ini digunakan untuk mendapat percepatan dan kelajuan motor elektrik dengan ketepatan tinggi. Motor servo digunakan untuk menukar tenaga elektrik menjadi tenaga mekanik melalui imbangan medan magnet kekal. Okey, yang komponen seterusnya ialah sensor IR. Pengesan IR merupakan komponen elektronik yang dapat mengesan suatu objek di sekitarnya dengan cara memancarkan radiasi inframerah. Pengesan ini dapat mengesan objek pada jarak 3 hingga 80 cm. Selain itu, pengesan IR ini juga boleh digunakan pada suhu negatif 25 darjah sehingga 55 darjah Celsius. Pengesan IR ini menggunakan voltaj sebanyak 5 volt dan pembekal arus DC 25 mA. Contoh peralatan yang menggunakan pengesan IR ialah alat kawalan jauh, termometer inframerah dan lain-lain. Fungsi yang komponen yang kelima ialah sensor ultrasonik HCSR04. Fungsi sensor ultrasonik adalah untuk mengesan objek atau objek di hadapan sensor. Aplikasinya banyak digunakan dalam robot pemadam kebakaran dan robot rintangan lain. Salah satu sensor yang paling kerap digunakan ialah sensor ultrasonik jenis HCSR04. HCSR04 mempunyai dua komponen utama sebagai penyusunnya, iaitu pemancar ultrasonik dan penerima ultrasonik. Fungsi pemancar ultrasonik adalah untuk memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz. Maka penerima ultrasonik menangkap gelombang ultrasonik yang dipantulkan yang memukul objek. Okey, yang terakhir ialah komponen Liquid Crystal Display atau dikenali sebagai LCD. LCD atau Liquid Crystal Display adalah jenis layar yang digunakan di banyak komputer, TV, kamera digital, tablet dan telefon bimbit. LCD sangat nipis tetapi sebenarnya terdiri daripada beberapa lapisan. LCD atau Liquid Crystal Display adalah jenis layar yang digunakan di banyak komputer, TV dan telefon bimbit. LCD sering digunakan dalam peranti elektronik berkuasa bateri kerana menggunakan tenaga elektrik yang sangat sedikit. LCD adalah peranti output yang digunakan untuk menampilkan maklumat dalam bentuk tontonan, sentuhan atau suara yang diperoleh, disimpan atau dihantar dalam pelbagai bentuk. Sekiranya notis masuk diberikan sebagai isyarat elektrik, maka paparan elektronik akan terhasil. Okey, slide seterusnya ialah ini adalah perbandingan projek saya pada tahun ini dengan projek pada tahun sebelumnya. Okey, pertama projek yang kita ada ialah iaitu bernama Technovation in Circuit pada tahun 2019. Tajuknya ialah Smart Garbage Monitoring System using Internet of Things. Kriteria dia ialah menggunakan Arduino IDE, menggunakan Blink Android app. Kelebihan dia, projek boleh dikawal dari jauh dan mengesan kapasiti sampah. Yang kedua ialah Nivon Project pada tahun 2019. Tajuknya ialah Smart Dustbin with IoT Notification. Kriterianya ialah menggunakan Arduino Uno, mic sensor, IoT, GEEKO. Kelebihan dia ialah memberi notifikasi jika sampah sudah penuh, kos yang murah
dan pembersihan tong sampah secara automatik. Dan yang terakhir ialah Dadam Robotik pada tahun 2019. Tajuknya ialah Auto Garbage Dry or Wet Waste Separated with Dustbin Indicator. Kriterianya ialah menggunakan Arduino Uno, menggunakan sistem conveyor. Kelebihannya ialah menghasilkan kategori sampah lembap dan kering, boleh boleh dikawal dari jarak yang jauh. Okey, ini ialah merupakan latar belakang projek dan rujukan saya. Saya telah membuat research terhadap 10 10 link yang saya bagi ni. Okey, itu saja yang saya dapat bentangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.